لله القائل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita menyambung pembacaan kitab kita Tajzib Atraful Hadis jilid yang pertama. Kita sampai pada hadis yang ke-206. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta, rawahu at-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seafdal iman bahawa mengetahui engkau bahawasanya Allah Ta'ala itu beserta dengan engkau di mana-mana jua adanya engkau. Riwayat At-Tabrani. Baik, selalu kita mendengar perkataan fadilat. Fadilat maknanya kelebihan. Kemudian kita juga mendengar perkataan al-fadil, orang yang berkelebihan. Selalu kita sebut tu imam lah, silakan al-fadil tuan imam, al-fadil ustaz, macam-macam lah. Makna al-fadil itu orang yang berkeutamaan, orang yang berkepentingan, yang diutamakan. Di sini dia sebut afdal, afdal. Selepas alif hamzah tu fa tu mati pula, makna tu yang paling besar lah. Bila atas dia, huruf di atas, selepasnya pula huruf mati, tu maknanya yang paling lah. Allahu Akbar, Allah yang paling, yang maha besar, akbar. Huruf yang kedua tu mati. Contohnya gitulah, nak tunjukkan azam, yang paling gagah, yang paling besar, yang paling agung sekali. A'zamu darajat. Ataupun kita sebut akram, yang paling mulia. Di sini dia sebut afdal, maksudnya ialah yang paling utama. Yang paling utama tentang iman. Iman yang paling utama, iman yang paling bagus sekali, siapa dia? Anta'lama, bahawa kamu mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ma'aka, bersama dengan kamu. Ma'a tu bersama. Kita jarang sebut ma'a ni, kita sebut ma'al hijrah. Ma'al hijrah, bersama berhijrah. Kalau sebut ma'a tu ma'anya bersama. Ka tu kebalik pada kamu, ganti nama, ma'aka, bersama dengan kamu. Haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada. Maka siapa-siapa yang merasakan bahawa di mana dia berada, di situlah Allah bersama dengan dia, kata Rasulullah, itu adalah afdal iman. Sebab ada orang yang perasan Allah ni duduk dengan dia waktu dalam surau, waktu dalam masjid dia jadi baik, keluar pada masjid jadi hantu, jadi penyamun, penyangak, semuanya dia ada. Dia jadi baik pasal apa? Bila dia duduk tengok orang mati, dia habis tanam orang mati, dia mula jadi hantu balik. Ada orang yang berpuasa waktu di Malaysia, tapi bila dia pergi London, habis puasa dah. Tak puasa lah, dia kata pasal apa? Tuhan ada kat Malaysia. Orang macam ni iman ada, tapi dia belum afdal. Orang yang afdal ni tuan-tuan, dia duduk seorang-seorang, dia pun dia takut dengan Tuhan. Di rumah dia seorang, dia bujang, isteri tak ada, anak tak ada, dia seorang di rumah ni. Dia tak buat jahat. Pasal apa? Allah tengok. Dia tak tengok benda haram. Pasal apa? Dia duk rasa Allah duk perhati dia. Serupalah kita sekarang sembahyang dalam surau, baik semua ni. Baik tak tahu nak habaq lah, minyak wangi pakai, spender pun pakai lawa tertib habis. Pasal apa? Pasal ramai.
Ramai orang kena pakai lawa. Cuba tengok di rumah pakai macam mana. Yang semayang tak pakai baju pun ada. Yang semayang pakai singlet pun ada. Pasal apa jadi macam tu? Pasal orang tak ada. Memanglah orang tak ada, tapi Allah ada. Sebab tu ada ulama kata, aku ni kalau semayang jemaah ramai-ramai ni aku jaga semayang. Tapi kalau aku semayang seorang-seorang, lagi aku jaga semayang. Orang tanya dekat dia, kenapa tuan? Pasal ramai-ramai Tuhan tengok dalam ramai-ramai. Tapi kalau aku semayang seorang-seorang, Allah tengok aku seorang ya. Maka aku pada masa tu lagi aku jaga semayang aku. Pasal apa? Pasal Allah tengok aku seorang. Ini nama dia afdalul iman. Yang ni yang berlaku kepada seorang daripada keturunan sahabat Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat satu orang, selepas dia ambil wuduk, tuan-tuan, menggigil dia. Menggigil. Nak ambil wuduk, nak masuk semayang ni, menggigil. Orang tanya, kamu takut apa yang menggigil ni pasal apa? Dia kata, kamu ni nak menghadap siapa? Dia jawab, kamu ni nak menghadap siapa? Nak sembahyang lah, tahulah nak sembahyang. Nak menghadap siapa? Nak menghadap Allah. Kamu tak takut ke menghadap Allah? Aku ni lepas ambil wuduk, yang aku ni menggigil sebab aku duk bayang Allah nak tengok aku takut tu yang aku menggigil. Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan tengok, kita dah duduk dalam saf pun duk main-main. Imam dah angkat takbir, kita duk menyimbang dengan kawan. Malam ni ada Ustaz Kazim ke? Ada. Boleh duk nyimbang. Nyimbang tu kira okey lagi. Ada juluk celah punggung orang depan. Di mana nak letak afdalul iman? Sebab apa tuan-tuan yang kita sebut macam ni? Sebab ada orang yang dia menjaga seolah-olah dia menjaga iman tu dia ada waktu. Umpamanya dia menjaga iman dia bila? Lagi sebulan dua. Nama dia Ramadan. Ramadan itu sudah kata apa lah tuan-tuan. Waktu tu tepat. Seminit tak boleh lambat. Bila? Time buka. Lambat azan untuk Bilal tu kena pecat. Seminit ke setengah minit, celaka punya untuk Bilal. Celaka dia tuan-tuan. Punya jaga waktu nak buka puasa waktu maghrib, padahal waktu bulan lain ada dia jaga. Orang dah habis sembahyang maghrib dia tak sembahyang. Dah nak masuk isyak baru nak sembahyang maghrib. Nampak tak? Seolah-olah iman hanya datang bulan Ramadan. Cuba tengok bulan Ramadan tuan-tuan. Quran ni tadarus di surau buat, di dewan buat, di masjid buat, tiga-tiga tempat dia masuk. Habis khatam 27 Ramadan tak baca dah. Pasal apa buat macam tu? Pasal dia kata bulan Ramadan, bulan lain Tuhan tak ada. Ini dia orang yang tak ada afdal. Orang yang afdal iman ni tuan-tuan, di mana dia berada, di situlah dia rasa Tuhan duk tengok dia. Dia takkan buat benda yang haram sebab Allah duk nampak. Baik, hadis yang ke-207. Afdalud du'a an tas'ala rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Fa innaka idza u'tiyatahuma fid dunya thumma u'tiyatahuma fil akhirah faqad aflahta. Rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu an. Tadi kita tengok orang yang paling kuat iman, afdalul iman. Sekarang kita tengok pula afdalud doa, seafdal doa. Afdalud doa, seafdal doa, sebaik-baik doa. Antas'ala, yakni engkau minta. Antas'ala, kamu minta. Rabbaka, kepada Tuhan kamu. Al-afwa, yang pertama kita minta ampun. Afwa tu maknanya ampun. Al-afwu, minta ampun. Wal-afiyah, dan mintakan keafiatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat.
Minta afiah ni maknanya minta sejahtera. Di dunia pun minta sejahtera, di akhirat pun minta sejahtera. Fa innaka idza u'tiyatahuma fid dunya, yang demikian apabila engkau diberi kedua-duanya di dunia, thumma u'tiyatahuma fil akhirah, kemudian kamu pula akan diberi di hari kiamat, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang berbahagia, kamu adalah orang yang berjaya. Faqad aflahta, aflahta, kamu adalah orang yang paling berjaya. Baik, siapa dia? Doa yang paling mustajab, doa yang paling bagus. Apakah doa yang paling afdal? Ada dua. Pertama, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, ampunkanlah aku. Kita sebut apa? Fa'fu anni, minta ampun. Fa'fu anni, minta ampun. Satu lagi, faghfirli, maka ampunkanlah aku. Dua benda ni serupalah. Satu perkataan ghafara, ampun juga. Okey, kita mintakan faghfirli ya Rabb, maka ampunkanlah aku wahai Tuhan. Satu lagi al-afwa, ampun juga. Satu ghafara, satu lagi al-afwa. Dua ni. Baik, Nabi kata nombor satu doa yang paling afdal ialah doa minta ampun daripada Allah. Maka apa cara minta ampun kepada Allah? Macam-macam. Ada yang disebut istighfar. Nabi istighfar tak kurang 70 sampai 100 kali sehari. 70 sampai 100 kali sehari. Itu Rasulullah minta ampun. Apa dosa Rasulullah? Tolong habaq mai. Tolong cerita. Tak ada dosa. Tapi minta ampun 70 sampai 100. Kita ni dosa bersepah. Bangkit pagi sampai tidur balik, dosa memanjang. Berapa kali minta ampun? Lepas semayang, mana ada orang minta ampun? Allah sebut dalam Quran, dalam surah apa tuan? Ali Imran ke An-Nisa, fa idza qadaitumus shalah, maka apabila kamu selesaikan sembahyang, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah Ta'ala kata bila kamu selesai sembahyang, kamu mintalah ampun pada Allah, kamu zikirlah kepada Allah, kamu sebutlah nama Allah. Waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu berbaring, kamu sebut nama Allah. Allah sebut direct tu tuan-tuan. Bila kamu selesaikan sembahyang, fa idza qadaitumus shalah, bila kamu selesaikan solat. Okay, sebab tu orang dulu-dulu habis-habis sembahyang sebut nama Allah. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Dia sebut nama Allah. Kalau orang tanya kita apa dalil dia, tu dalil dia. Ayat Quran yang saya baca ni. Fa idza qadaitumus shalah, baca Quran. Bila kamu habis sembahyang sebut nama Allah. Hari ni ada orang mengajar pula, dia kata siapa-siapa yang zikir lepas sembahyang bidah. Pakat tak berzikir, duk melanggut kaki lima, yang tu tak bid'ah pula. Dia kata melanggut tak apa, salahnya yang bid'ahnya berzikir lepas sembahyang. Melanggut di luar, melanggut tak apa. Oh tak apa pula lah. Ada Nabi melanggut kan? Dalil cukup kuat dalam Quran, lepas sembahyang zikir, sebut nama Allah. Allah suruh. Hari ni orang pakat tak zikir. Okey, pakat tak zikir dah. Ni tuan-tuan, surau ni kena zikir. Habis sembahyang zikir. Tu imam tak zikir ustaz, biar dia seorang tak zikir, tuan-tuan zikir. Kita berzikir lepas sembahyang. Jangan duduk zikir waktu kuliah sudah. Azlan. Orang lain duduk kuliah, dia duduk zikir pula. Subhanallah. Tuan-tuan pergi angkat dia, pergi dalam kolam. Tuan-tuan yang saya hormati, maka datanglah di situ kita beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minta ampun. Kenapa? Sebab Rasulullah kata Azlan, itu adalah doa yang paling afdal.
Doa minta ampun. Doa minta ampun. Nombor 2, apa doa yang paling afdal? Wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kesejahteraan di dunia dan minta kesejahteraan di akhirat. Kerana kata Nabi, bila kamu dapat dua-dua benda ini, kamu akan sejahtera di akhirat. Di dunia ni kamu dapat keampunan, di dunia ni kamu dapat kesejahteraan, maka insya-Allah di akhirat kamu akan dapat dua benda ni. Allah Ta'ala ampunkan kita daripada dunia, Allah Ta'ala dah ampunkan. Daripada dunia lagi dah Allah Ta'ala berikan kita afiah, keselamatan, kebahagiaan. Mudah-mudahan di akhirat juga kita dapat dua benda ni. Tuan-tuan yang saya hormati, yang paling kita takut ialah dosa kita. Dosa kita yang paling kita takut. Tapi hari ni orang takut vaksin ke, takut COVID ke apa? Dengan dosa tak takut. Dengan menatang COVID dia takut. Dengan dosa, selamba roh buat dosa. Selamba roh. Dosa ni, Pak Long. Pak Long buat ni dosa, Pak Long. You tak faham masalah I, kata dia. Pak Long lelaki, kenapa Pak Long nak jadi perempuan? You tak faham, dalam dada I ni perempuan tau. You all saya tak faham, kata dia. Hai. Dengan nak jadi perempuan, selama rock buat FB live, saya perempuan, dalam jiwa saya perempuan, saya tak ada selera dengan lelaki-lelaki tau. Tapi muka jantan gila, tuan. Boleh mengaku dia perempuan. Hak di muka ni pakai face mask. Yang face mask dia takut ke COVID, tapi yang dia mengaku dia jadi pondan, dia tak takut dengan Allah. Apa nak jadi hari ni, tuan-tuan? Orang yang tak takut dengan dosa ni, nama dia apa? Nama dia takabur. Kita tak takut dengan dosa-dosa yang kita buat. Sebab tu bila ada orang yang buat dosa, dia jadi berbangga, dia jadi seronok, dia jadi tak apa. Tuan-tuan tengok apa lama kita tak sembahyang Jumaat. Ada nampak takut pada orang tak sembahyang Jumaat? Sedih tak nampak, takut tak nampak, susah hati tak nampak. Kalau yang tua tak rasa apa bila tak sembahyang Jumaat, agak-agak yang muda pun macam. Dulu kalau kita tak sembahyang Jumaat, sedih oh. Takut, malu. Sekarang tak. Alasan kuat. Tak takut orang dengan Tuhan. Jadi ni tuan-tuan, yang kita hari ni kita rasa lain macam sekarang ni. Ada orang kata, yalah ustaz, kita tak buat tu supaya tak timbul penyakit pada masjid dan surau, nanti jadi kluster baru, jadi fitnah pada agama, ustaz. Saya tanya balik, sekarang siapa yang jadi fitnah? Agama dah jadi fitnah lah. Masjid jadi lengang, kuliah tak ada, orang dah tak kisah lagi, tak semayang pun tak apa dah, orang tak kisah dah. Itulah fitnah sebenar dia. Orang makin tak kenal agama dia, itulah fitnah sebenar dia. Cakap lebih ke dalam pula masalah. Jadi kita minta, adakah kita ni selamat kalau macam ni? Sedangkan Nabi SAW sebut doa yang paling bagus, kamu minta selamat di dunia ni. Sekarang orang minta selamat di dunia ni dengan apa? Kita rasa selamat di dunia ni dengan Allah ke dengan apa? Kita rasa kita selamat di dunia ni bila kita ikut Allah ke bila kita cocok? Ini jawab saya juga. Mereka nak cocok lah, tak apa, lepas ni okey lah, nak cocok lah. Kamu yakin dengan Allah ke kamu yakin dengan cocok? Kita dididik untuk yakin dengan makhluk, kita tak dididik untuk meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tak setuju kucing, macam tak setuju dengan saya apa? Tuan-tuan yang saya hormati,
Kita hanya rasa selamat dan kita hanya boleh selamat bila kita bersama dengan Islam, bersama dengan Allah. Bila kita tinggalkan Islam, bila kita tinggalkan Allah, sama sekali tidak akan selamat. Di dunia boleh kita mengelak, di dunia boleh kita mengelak dan boleh kita mengelak, tapi kalau badan dah masuk dalam tanah, silakan mengelak dan silakan mengelak. Apa kita nak jawab? Maka Nabi sebut, dalam dunia ni mintalah dua benda. Pertama, minta ampun, dosa kita banyak. Nombor dua, apa yang kita nak? Minta selamat. Di dunia ni minta selamat dari penyakit, minta selamat daripada wabak, minta selamat daripada dajjal, minta selamat daripada penyakit yang berbahaya, minta selamat daripada hutang, belenggu hutang. Tuan-tuan sini yang tak ada hutang, tuan-tuan rasa lapang sekarang? Tuan-tuan sini tak ada hutang, rasa lapang tak? Lapang. Tak percaya cuba tengok budak. Budak mana ada hutang? Darjah 3, darjah 4, 3 tahun, 2 tahun, mana ada hutang? Relax, lapang. Yang tak relax, yang tak lapang ni yang banyak hutang. Dia tengok tilam hutang dekat Kaheng Furniture. Tengok peti air, hutang 4 bulan lagi. Beli kat Tan Electrical Selibin. Tu je benda cerita. Tengok kereta pula, teringat Hong Leong. Tengok motor Yamaha suku, teringat pula kedai motor Yamaha Siu. Tu je mana. Tengok pula tu imam lalu naik motor, hutang dekat dia tak bayar lagi. Duit korban hari tu pinjam duit dia. Susah hati pula kita, susah hati. Tengok-tengok Alung pula datang naik 4 orang, naik Hilux, lagi susah hati. Pekerjadah pula Alung ni datang pula dah. Cuba orang yang tak ada hutang, seronok dah hidup dia. Pergi masjid tak takut dengan tu imam, pasal dia tak ada hutang dengan imam. Sekarang ni imam takut ke masjid, hutang dengan makmum, tak datang ke masjid tu imam. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan kalau tak ada hutang, kenuri seronok pergi masjid, seronok datang, kuliah seronok datang. Abang kita hak depan ni tuan-tuan, confirm tak ada hutang. Sebab tu dia duduk kat depan. Siapa nak minta kat aku? Cuba dia ada hutang, dia tak berani duduk depan. Tu dia. Nah, sudah tuan-tuan, lari ke bilik tu imam. Inilah dia tuan-tuan yang menenangkan hati. Itu dipanggil apa? Al-afiyah. Orang yang sihat dia seronok. Orang sihat ni tuan-tuan duduk lama tak apa. Orang yang sihat makan apa pun tak apa. Orang yang sihat tak makan ubat pun dia seronok. Tapi kita yang sakit ni, Allah, tengah semayang teringat ubat belum makan, gagau dalam bukit, ada. Boleh teringat tu, dia tergagau dalam bukit, ada. Alhamdulillah. Alham tu sebab baca Fatihah ke sebab teringat ubat dah? Begitulah tuan-tuan manusia ni kalau nak sejahtera. Dua benda inilah yang kita minta selalu. Pertama kita minta apa? Yang pertama kita minta ampun, dan yang kedua kita minta sejahtera, minta selamat, minta sihat. Mudah-mudahan. Baik, hadis yang ketiga. Afdalus sadaqah an tushbi'a kabidan ja'i'an, rawahu al-Baihaqi an Anas bin Malik. Baik, pertama yang paling afdal iman, kedua yang paling afdal doa, yang ketiga yang paling afdal sedekah. Afdalus sadaqah an tushbi'a kabidan ja'i'an. Seafdal-afdal sedekah ialah engkau mengenyangkan perut yang lapar. Riwayat Al-Baihaqi daripada Anas. Kalau tuan-tuan berani buat kat Zura lepas maya Isyak, buat. Kalau berani siapa berani buat?
buat jamuan lepas bayar isyak. Buat. Yang mana faham, tak faham tu dah. Nabi suruh buat, kita ni larang buat macam. Lain tu tuan-tuan, hak kita duk buat sekarang ni. Sebenarnya yang kita duk buat sekarang ni nak ikut siapa? Ya, hak Nabi suruh kata sebaik-baik sedekah ialah bagi makan orang. Sebaik-baik sedekah an tushbi'a, mengenyangkan orang, kabidan ja'ian, tambah-tambah orang tu pula lapar. Ada beberapa orang yang disuruh untuk kita belanja, dan ada beberapa orang yang disuruh jangan diutamakan untuk dibelanjakan. Baik, siapa yang disuruh untuk kita berbelanja? Pertama, orang ahlul ibadah. Ahlul ibadah ni disuruh kita belanja bagi dia makan. Jemput dia datang makan kenduri, buat jamuan untuk dia. Tuan-tuan boleh tengok benda ni dalam kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Siapa yang paling utama untuk kita bagi makan? Nombor 1, ahlul ibadah. Siapa ahlul ibadah? Contohnya tuan-tuan, subuh pun tuan-tuan, muka kita mayang subuh kita, saat lagi zuhur kita, mai asar saat lagi kita juga, maghrib sekarang pun kita, saat lagi isyak kita. Tuan-tuan ni ahlul surau, ahlul masjid. Semayang sunat pun tuan-tuan, semayang jemaah pun tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni dipanggil ahlus sunat wal jemaat. Bukan ahlus sunnah wal jemaah, ahlus sunat wal jemaat. Dia hanya datang tarawih semayang sunat dengan semayang jemaat saja. Lain dia tak datang. Tapi tuan-tuan ni tiap-tiap waktu. Alhamdulillah. Sebab itu bila masjid tutup, bila surau tutup, tuan-tuan rasa apa? Yang menangis pun ada. Sebab tu kita bersyukur di Perak ni boleh semayang, boleh buat kuliah, boleh mari balik. Syukur tuan. Alhamdulillah, kena buat sujud syukur. Bila mereka kata boleh ikut kapasiti masjid, marilah semayang. Surau boleh buat Jumaat, Kelang boleh buat Jumaat, balai polis pun boleh buat Jumaat dalam balai. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Bila kita kata pasal apalah hampa tak bagi kami masuk masjid, kesian lah, dekat kami buka dulu-dulu lah, buka lah masjid kami nak semayang ni. Ada hak komen pula tu, alah waktu dulu masjid ada apa hantar mari pun. Ni orang tak betul nak cakap ni, dulu tak pernah penuh pun masjid. Maksud ni bukan masalah tu, ni masalah hak datang ni. Bila dia tak boleh datang, dia rasa apa? Semayang berjemaah bagi kita ni macam makan. Menuntut ilmu macam kita ni macam makanan untuk kita. Kita kalau tak dapat nasi apa jadi? Menggigil. Tuan-tuan sini yang kena kencing manis, tak makan, hypo, gelap mata, minum gula, bagi sekati gula, lega. Pasal apa? Tak dapat makan. Tuan-tuan ni, itu nama dia makanan jasmani. Satu lagi makanan rohani. Makanan rohani itu apa? Menuntut ilmu. Makanan rohani itu apa? Ibadat. Orang yang menuntut ilmu, orang yang buat ibadat, dia rasa kenyang, roh dia kenyang. Orang yang dapat makan nasi, jasmani dia, jasad dia kenyang. Tapi kalau tuan-tuan dapat makan roh, tuan-tuan dapat memberi makanan kepada rohani, tuan-tuan kenyang. Sebab tu bila kita dapat semayang berjemaah, apa tuan-tuan rasa? Puas, lega. Kita ni wala duduk sekejap saja dalam majlis ilmu, kita rasa lega. Lagi-lagi lega kalau ustaz tu tak datang, lagi lega tuan. Apa faham? Tak faham tu dah cantik punya. Ustaz tak datang malam ni, boleh aku lepak tu. Itu lain pula cerita. Itu nama dia apa? Itu nama dia makanan roh. Makanan roh dia jadi seronok, dapat baca Quran tu lega.
Kalaulah tiap-tiap hari dia baca Quran, katalah Al-Mulk, katalah Waqiah, katalah Kahfi, Yasin, dia boleh baca sehari tu dia rasa puas. Tapi kalau dia tak boleh baca satu surah, sebelum tidur tu dia gagau Quran, dia cari Quran. Pasal apa? Dia takkan boleh tidur selagi mana dia belum baca suratul Mulk. Pasal apa? Pasal tiap-tiap hari dia baca. Ini dipanggil sebagai makanan roh. Kata kitab tu, orang macam ni paling afdal tuan-tuan bagi makan. Yang paling afdal untuk kita bagi makan. Di mana orang-orang ni berada? Orang yang rajin buat ibadat ni di mana berada? Jawapannya ada di masjid. Jawapannya ada di surau. Sebab itu orang dulu-dulu kalau buat kenduri dia panggil apa? Orang masjid, orang surau. Kalau dia tak nak orang datang rumah dia, dia hantar makanan tu datang ke masjid ataupun surau. Pasal dia tahu di sini ada ahlu zikir, di sini ada orang yang menuntut ilmu, di sini ada orang yang rajin sembahyang berjamaah, di sini ada orang yang datang sembahyang subuh tak pernah tinggal. Maka orang macam ni paling afdal buat jamuan bagi makan. Nampak tak kaitan dengan hadis yang kita baca ni? Afdalus sadaqah an tushbi'a, memberi makan pada orang. Nombor 2, siapa yang paling afdal kita bagi makan? Orang miskin. Orang miskin. Orang susah, miskin. Baik, kenapa dua ni? Satu orang yang ahlul ibadah, satu orang miskin yang disuruh kita bagi makan. Pasal apa dua ni ada keutamaan? Sebab tuan-tuan bagi makan pada orang yang datang sembahyang subuh, misalnya dia makan nasi lemak, dia baca doa apa semua, buat kenduri semua, alhamdulillah rabbil alamin, makan nasi lemak, dia jadi kuat, dia jadi sihat. Saat lagi pukul 9 pagi dia buat sembahyang duha pula, Allahu Akbar, badan dia kuat pasal tadi duduk makan bihun goreng, dia sembahyang duha pula. Dia jadi kuat sebab makanan yang kita bagi pada dia. Dia jadi sihat sebab minuman yang kita bagi pada dia. Maka kita dapat pahala atas ibadat yang dia buat. Satu. Kenapa yang kita disuruh bagi pada dua orang ni? Pasal mereka miskin. Bila mereka miskin, kita bagi makan pada mereka, mereka akan makan sampai habis. Mereka akan raih makanan tu, mereka akan makan dia. Dan selepas mereka makan, mereka doa, ya Allah, murahkanlah rezeki orang yang sedekah pada aku, murahkanlah rezeki, panjangkanlah umur pada mereka, ya Allah. Kita nak doa daripada mereka. Dan dua orang ni kalau boleh lambat-lambat pun tak apa. Siapa dia? Ahlul maksiat. Sebab tu kalau kita nak buat kenduri, jangan duk panggil ni kaki rompak, kaki penyamun, kaki pau. Bukan kaki pau, kaki karipak, kasuri, semuanya ada. Tuan-tuan pergi panggil jenis-jenis ni pula, pergi makan kenduri, badan jadi makin kuat, pergi rompak orang pula. Badan makin sadar pula, pergi ragut orang pula. Dan yang kedua, yang keempat, orang ni kalau boleh lambat sikit pun tak apa, orang kaya yang sombong. Bila tuan-tuan panggil dia makan kenduri, tuan-tuan, dia kutuk makanan tuan-tuan, dia belagak dengan makanan tuan-tuan. Dah. Tak mana lupa tuan. Duk pusing kat dia, lupa tuan. Orang kaya sombong. Kadang sakit hati kita. Kita bagi dekat dia rendang tok, dia komplain. Apa ni hitam-hitam ni? Rendang tok. I tak makan kolesterol. Menyampah je tuan. Cuba tuan-tuan bagi orang miskin dengan pinggan pun dia makan tuan. Nampak. Jadi lepas ni kita bagi makan orang. Pergi masuk restoran, tengok meja tu bagus punya orang duk makan, duk dating. Dua orang kan satu meja, dua orang dating lah. Suami isteri dua orang satu meja. Bagus punya Tok Imam dengan isteri dia. Pergi kat kaunter, meja tu saya bayar. Ambil.
jalan. Tak payah khabar pada dia pun tak apa. Imam, saya dah bayar dah. Ada juga tuan-tuan. Yang tu nama dia ramah tamah, nama dia. Ramah dan tamah. Boleh tak khabar pada dia? Boleh. Tak ada masalah. Ada saya kata haram. Saya kata dia cuma peramah. Ada juga yang tak cerita, senyap-senyap. Saya bayar. Tapi bila pergi masjid, dia khabar pula. Satu masjid tahu. Lebih kurang tuan-tuan. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan. Nak khabar pada tu imam tu ke, tak nak khabar kepada dia, yang paling penting kita buat kerana Allah. Kita tengok dia susah. Pergi rumah anak yatim ke, pergi mana ke. Baru tadi datang ke sekolah saya satu pondok. Pengurusi dia, mudir dia, guru dia datang. Saya tanya dekat dia, ustaz buat pengajian pondok ni berapa ringgit yuran sebulan? Tak ambil yuran, percuma. Allahu Akbar, percuma. Makan berapa kali? Makan 3 kali sehari. Siapa masak? Budak-budak masak lah. Kejap nasi Arab, kejap nasi Johor, kejap nasi Sabah. Budak-budak masak. Umur berapa? 13 tahun sampai yang paling tua 28 tahun. Giliran satu hari 2 orang masak. Apa yang dimasak, itulah yang dimakan. Makan macam mana? Nasi lantalam. Longgok nasi lantalam, pi lumur kicap, lumur garam, lumur sambal, makan. Habis tu macam mana? Makan minum, siapa tanggung? Alhamdulillah ustaz, ada rezeki orang hantar, ada beras orang bagi. Oh, yakin tu tuan-tuan. Kita kalau beras tinggal setengah guni pun kita susah hati. Beras nak habis. Gula tinggal setengah balang pun kita susah hati. Yang dia ni pula nak balik ke lan, orang meninggal pula dah. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baik, selamat. Baik. Tamanna lupa. Apa nama tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Segala pondok ni. Saya tanya dia macam mana makan, dia kata orang kampung duk hantar. Betul-betul harap ada orang kampung sedekah. Pelajar dari mana? Sabah pun ada, Johor pun ada, Kedah pun ada, Perak pun ada. Allahu Akbar. Saya tanya, hajat apa nak datang jumpa saya? Kalau ustaz ada mana-mana tanah ke nak bagi kat sekolah kami, alhamdulillah. Kau nak bagi kami buat pondok, nak bagi kami buat sekolah, kau ustaz ada tanah. Kan saya ni tuan tanah Kedaung. InsyaAllah. Okey. Saya kata tak apa, nanti saya cari dia tengok. Mana-mana bangunan saya dia manju ini, hak warna kuning tu tolak pejabat tanah saya punya. Saya kata tak apa. Nanti ambil satu bangunan tu, pindahkan pelajar-pelajar ustaz tu main duduk sini. Buatlah pondok sini. Saya bagilah pondok. Janji boleh mengaji, boleh belajar. Saya tanya lepas habis belajar ni, budak-budak ni nak pergi ke mana? Dia kata mereka ni akan pergi hantar di Mekah, belajar di Mekah. Selepas habis belajar di Mekah, sambung belajar di Yaman pula. Ustaz mengaji di mana? Saya di Mekah pun saya mengaji, Madinah saya mengaji, di Yaman di Tarim pun saya mengaji. Dia saya nak bawa anak-anak murid saya pergi mengaji sana pula. InsyaAllah, mudah-mudahan dimakbulkan Tuhan. Cuma saya nak kata tuan-tuan, yakin yang dia orang ni pada Allah Ta'ala. Yuran tak ada, apa pun tak ada, InsyaAllah Allah bagi makan tak. Ini okay tuan-tuan. Jadi kalau kita jumpa dengan orang macam ni tuan-tuan, ada sekampik 2 beras, pilah bagi kat mereka. Ada makanan apa, pilah hantar. Baik, dan itulah kata Nabi, afdalus sadaqah, seafdal-afdal sedekah ialah memberi makan kepada orang yang lapar.
2-3 hari lepas ada satu yayasan, dia jumpa saya, dia minta tolong saya, tolong cari daging korban. Sila Tuan Haji, tolong cari korban. Saya tanya korban di mana? Mula-mula dia tanya korban di sekolah ustaz berapa ekor. Kami tak buat dah korban di sini. Pasal apa? Pasal kami orang tua-tua tak larat, pegang golok mengketar. Tinggal Haji Ridwan pun kuat sikit. Hak mai semua tangan lagu ni tuan-tuan, nak cincang apa ni? Tua-tua. Habis tu ustaz buat korban di mana? Kami hantar tempat orang susah, kami hantar korban tempat orang yang jarang boleh buat korban. Oh gitu. Saya kata selalu saya buat korban sini 20 sampai 28 ekor. Tapi dah 3-4 tahun ni kami tak buat dah, kami passing tempat lain. Dia kata elok. Sebab saya nak ajak ustaz kita buat korban dekat cat. Bukan cat dinding ni. Negara Chad di Afrika. Saya tanya pasal apa yang tuan pilih, Datuk pilih Chad di Afrika ni pasal apa? Dia kata ustaz susahnya, miskin papa kedana ustaz. Kami dah setahun dah sekali dah buat dapat anugerah surat penghargaan daripada kerajaan dengan mufti Chad, yayasan mereka ni. Jenis tak pernah dapat korban tuan-tuan. Dapat pula sikit, setengah kilo seorang pakai satu keluarga pakai duk makan. Punya miskin, punya susah. Kita hari ni tuan-tuan tak ada apa lah, tak ambil daging korban pun tak apa, habis kuat berebut pasal harimau teriak. Tuan-tuan buat sedekah dekat mereka ni yang lapar ni tuan-tuan. Rasulullah kata afdalus sadaqah, itulah yang paling afdal sedekah. Baik, kemudian Nabi SAW sebut afdalus sadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Rawahu Ibnu Majah. Sebaik-baik sedekah itu ialah mempelajari seseorang yang Islam akan ilmu, kemudian diajarnya pula akan saudaranya yang lain. Tuan-tuan yang saya hormati, sedekah nombor 2 yang afdal. Tadi sedekah bagi makan orang. Yang kedua, sedekah yang afdal apa dia? Belajar, kemudian ajar pada orang lain. Jadi saya sekarang ni sedang sedekah dengan tuan-tuan. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Jadi tuan-tuan sekarang ni sedang menerima sedekah. Maka kalau tuan-tuan nak dapat pahala juga, sedekahkan ilmu ni pada orang lain pula. Tu yang saya ada putus step pada tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duk buang tengah jalan pula. Balik sekali lagi terang pada isteri, terang pada anak. Ni dia aku belajar tadi. Terang balik afdal tu apa, ma'aka tu apa, terang balik. Jangan tak terang pula, duk gelap. Bila isteri tanya abang mengaji apa kat surau dia, kira jelas lah apa yang dia kata tu, terang lah. Yelah apa katanya, kira jelas lah apa yang dia cakap tu. Mikrofon pula derak elok pula. Yelah dia kata apa, kira terang lah yang dia kata tu. Kenapa tu duk terang apa ke benda engkau ni? Rupanya dia bukan dengar ceramah tuan-tuan, tak apa dia buat, Wallahualam. Maka kalau kita nak dapat pahala sedekah, apa yang kita belajar ni sampailah balik kurang-kurang pada isteri kita. Masalahnya ustaz, isteri kemar tak ada. Kalau tak ada, kan kahwin baru. Manjang, mandang saya tak ada. Datang sekolah saya, stok banyak 70, 78. Sekurang-kurangnya kita sampai dalam Facebook kita. Ini tuan-tuan dalam surau ni semua ada Facebook. Kembang semangkuk, nah, Doremi, nama bukan ni, Mehegeshu, Dorogeshu, apa benda engkau? Tulis dalam Facebook. Yang afdal sedekah, yang afdal doa, yang afdal iman, tulis. Hari ni aku belajar di surau
Satu, apakah afdal iman? Apakah yang paling afdal doa? Apakah yang paling afdal sedekah? Ulang balik, tuan-tuan sharekan benda ni, postkan benda ni, orang lain tengok, orang lain baca, orang lain share, tuan-tuan dapat pahala. Jadi lepas ni tuan-tuan cari pahala. Sebab Nabi kata, siapa yang menuntut ilmu kemudian dia sampaikan ilmu tu kepada orang lain, maka dia telah mendapat pahala sedekah yang afdal. Baik, yang ketiga, pahala sedekah yang afdal apa dia? Bukan. Yang keempat, pahala yang khususnya afdalul iyadah ajran sur'atul qiyami min 'indil marid, rawahu ad-Dailami an Jabir bin Abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul iyadah, seafdal ziarah, seafdal menziarah, ajran, yang dapat pahala paling bagus, sur'atul qiyami, bersegera bangun, min 'indil marid, di sisi orang sakit. Ziarah yang paling banyak dapat pahala apa dia? Dia tidak duduk lama-lama bila ziarah orang sakit. Sur'ah tu maknanya cepat. Apa makna sur'ah? Segera, cepat. Sur'ah. Tuan-tuan nak suruh orang cepat, sur'ah. Jangan sebut tarik pula. Dia pergi umrah hari tu, orang duk sebut tarik, dia pun ke tepi. Oh, dia hari ni tuan-tuan tu pergi ke surau, tarik apa engkau, mana dia sesak. Tarik itu minta jalan, laluan, tu nama dia tarik. Kalau nak cepat, surah. Tu maknanya minta cepat. Jadi malam ni dapat surah pun jadi. Abang ngaji apa kat surah? Apa tu bang? Cepat. Lihat kopi satu, surah. Sudah tuan-tuan, menatang apa pula surah ni, kan menatang minta cepat. Siapa-siapa yang ziarah orang sakit, dia tak duduk lama-lama, itulah cara ziarah yang betul. Melainkan orang yang kita ziarah tu ialah saudara kita, mak bapak kita, yang duduk lama pun tak apa. Jangan bila kita ziarah mak, kita duduk di Tambun, ziarah mak sakit di Sungai Tapak ni, datang 5 minit, mak saya balik dulu mak, kejapnya man. Hari tu Ustaz Qazi ada cakap, kalau ziarah mak sakit tak ada lama. Mak, kepala otak kamu ini mak kamu, bengong punya orang. Kalau abang kita yang sakit, kakak kita yang sakit, anak kita yang sakit, mak bapak kita yang sakit, tidur pun tak apa. Ni mak sakit, siapa giliran nak tidur? Malam ni Along ambil 2 malam, sebab malam ketiga Along kerja. Eloklah. Malam ketiga nanti Angah pula teman mak di hospital. Angah nak ambil berapa malam? Sama lah 2 malam. Ini nampak. Itu anak. Tapi kalau jiran kawan kita ni sakit, jangan duduk lama. Datang pukul 9 pagi, 9 malam baru balik, tak menyusahkan dia kan? Kadang-kadang ziarah orang sakit lama pula nyembang. Dah tahu dia tu langgar lembu, yang tuan-tuan tanya buat apa? Macam kamu tak nampak ke lembu tu Din? Dia udah tak lalu nak ngulang tuan. Last sekali dia rakam kat Walkman, asal orang tanya dia tekan. Kamu dengar, aku malas jawab. Tak payahlah tanya. Ziarah kejap-kejap. Yang kedua, bila ziarah orang sakit, mata ni jangan buat liur dalam rumah orang. Nengok macam cerita Bukit Kepung tu. Tuan-tuan ingat tak cerita Bukit Kepung yang komunis nak serang balik polis tu? Malam-malam datang duk mengintai balik ke polis Jin Samsudin. Dia tengok nama Aztec ke apa kan nama dia tengok. Tuan-tuan bila ziarah orang sakit, jangan buat mata macam tu, duk tengok. Tak keluar anak dia maknanya. Yang ketiga, jangan makan dan minum di rumah orang sakit. Kita ziarah dia, yang tuan-tuan gatal minum buat apa? Isteri dia nak ke dapur, mana Kak Yah?
buat air kejap, tak payah, saya datang nak ziarah bukan nak minum. Nampak tu, nak ke mana Kak Leha? Buat air kejap. Buat teh ais lah, panas-panas sekarang ni, ais lah dia. Ingat kedai Tawakal ke apa ke minta ni, minta teh ais ke apa nama ni, ingat kedai mana minta ni, Habib ke apa ke? Jangan. Sama ada makanan tu kita bawa ataupun tuan rumah yang jamu. Kita ni ziarah orang sakit, orang Melayu ni hebat, tak anggur limau. Sekarang ni limau lah dapat 4 kotak hari tu, limau free. Ziarah orang sakit buat limau dia. Kadang-kadang kita ziarah bawa buahan tu juga yang kita makan. Sama ada makanan tu kita bawa atau makanan tu dihidang oleh tuan rumah, tak payahlah kita makan, sebab menyusahkan kepada keluarga si sakit. Yang keempat, jangan dibincang, jangan disebut pada orang yang sakit tentang kematian orang lain. Jangan disebut, jangan tentang duk sebut pula. Nampak tu, dulu Haji Dolah dulu arwah lah kan, macam kamu lah, 2 kali Jumaat jalan macam kamu, demam macam tu. Tak kesusah hati hamba Allah tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, masa dah cukup, dah masuk isyak lah. Sekadar itu saja, simpan elok-elok. Mudah-mudahan tuan-tuan sebarkan majlis kita ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.